all of this ada dalam nota. So I hope you will have the question in front of you so that you can follow the step ataupun how to solve this question. Okay. So we start with tutorial 2. Yang ni soalan September 2013. Okay. Dah long time ago. But these are the kind of question that dia akan have a few technique dan suruh kita decide teknik mana yang terbaik. Okay. 10 markah kat sini markah dia. Okay. So di situ pasal apa? Pasal enrollment pelajar. And dia ada data sampai semester 4. So this is actual. Okay, ni adalah actual data. Ni adalah jumlah pelajar 370, 310, 450, 250. And dia ada bagi forecast data. Apa ni Kita tengok apa benda forecast data ni. Tak apa. Kita tengok kadang-kadang kita pakai, kadang kita tak. Selalunya dia akan bagi actual je. Kenapa ada ni? Kita tengok pakai ke tidak. Kadang-kadang data yang diberi hanya untuk hiasan. Tak ada kena-mengena pun dengan soalan. Okay. Kita tengok nanti. Okay, now yang paling penting actual ada. Nice. Actual ada, kita boleh move on. So kita tengok apakah teknik-teknik yang dia nak minta kita pakai. Okay. Yang first kali knife method. Dia nak forecast untuk apa? Dia nak forecast semester 5. So dia nak F5. Semester 5, forecast semester 5, so kita akan namakan F5. So kaedah yang diperlukan adalah knife method. Untuk yang kedua, dia nak moving average pula. Wow. Okay, dah 2 dah ni. Moving average. Umi cakap kalau moving average, you kena tahu bulan yang dia nak. Tapi dia bagi tahu tak? Tak ada So soalan ni dia tertinggal data ataupun maklumat mengenai moving average. Kalau dia tak bagi tahu berapa bulan moving average dia, kita assume 3 moving average. Itu standard, okay? 3 moving average. So maksudnya kita kena ada 3 data, okay? And then ada lagi. Wah, method yang ketiga. Teknik yang ketiga dia minta exponential. So sekarang kita ada 3 method yang nak dikira. Nak digunakan untuk kira F5. Dan untuk exponential terus check ada tak dia bagi alpha. Ada. Alpha 0.3. Okay, sekarang kita nak dapatkan F5 untuk naif, moving average dan juga exponential. Okay. And last kali soalan keempat dia kata compare tiga-tiga ni tadi and which one is the accurate. Guna MAD. Oh, sebab MAD senang sikit So guna MAD. So kita nak cari apa nanti? MAD yang paling rendah. Antara tiga-tiga ni mana yang bagi MAD paling rendah? Okay. So sekarang apa dia nak actually? Sekarang kita kena buat table. Okay. So kita akan ada, kita nak cari ni yang kelima ni. Dia nak SEM 5 punya forecast. Actual sampai SEM 4. So naif nak cari untuk SEM 5. 3 moving average nak cari untuk SEM 5. And also exponential untuk SEM 5. Okay. So kita start dulu dengan naif. So untuk SEM 5 naif paling senang. Kita tengok data SEM 4. So nak buat apa kat sini? Tarik aja 290. Okay, kita dah menjawab soalan yang ini. Naif senang. Okay. And then dia nak 3 moving average pula. Mana datang 3 moving average kita assume sebab soalan tak bagi. Soalan tak bagi kita kena tulis kat tu 3 moving average. Maksud dia you assume 3 moving average. Okay. So dia nak F5 kat sini So kalau 3 moving average kita nak guna data bila? Kita nak guna data semester 4, semester 3, semester 2. Okay. So dia nak yang ini. So bagi 3. So 290 campur 450 campur 310 bagi 3. Sebab apa? Kita dah decide 3 moving average. So dapat berapa? Dapat 350. Okay, kita dah jawab dah soalan ni. Okay, soalan seterusnya. Compute exponential untuk semester 5. Dia nak yang kat bawah ni. Tapi exponential ni awak tak boleh terus dapat F5. Sebab apa? Awak kena dapat data F4 dulu. F4 nak dapat data dia daripada F3. F3 nak dapat dia daripada F2. F2 nak dapat data dia daripada F1. Dia berkait. Jadi awak kena start daripada awal untuk exponential. Tak boleh nak ikut macam naif ataupun moving average. So you have to start from the
beginning. So special sikit. So since ada tak, kalau you tengok dalam YouTube, dia ada cakap pasal port yang kapal tu, dia ada bagi tahu assumption F1, dia dah bagi 175 tan. Yang tu dia dah bagi assumption. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi apa-apa assumption. Sebab untuk buat exponential, F1 you tak dapat data. You tak ada data sebelum you. Jadi either you bagi assumption ataupun maksud dia tak ada value given. You tak ada data. So you letak X. Okay. So F1 untuk exponential adalah X value. Tak ada apa-apa value. Okay. Sebab tak diberi assumption. Unless kalau dia bagi assumption yang kita bubuh assumption data. So sekarang kita nak kira F2 pula. Sebab F1 tak ada value, kita tak boleh buat apa. So kita kira F2. So F2, kalau kita tengok formula exponential, dia akan guna data F1. Since F1 dah kita letak X, so macam mana kita nak dapat data lagi ni? Takkan tak boleh kira. So apa kita buat? Kita kena guna kaedah naif pula. Sebab nak dapatkan data F2. So apa kita buat? Kita ambil nombor 370. Kita masukkan jadi F2. Sebab apa? F1 tak ada apa-apa. F1 is X. So untuk F2 kita guna kaedah naif untuk exponential. So kita ambil data semester 1, kita letak as a F2. Okay, bila dah ada F2, boleh tak kira F3? Boleh. Guna formula yang ini. Okay. Formula ni nanti masa test, sila readykan depan you. So you dah boleh gunakan. So ini formula untuk exponential. Nampak tak? Untuk cari F3, dia akan guna data F2 plus alpha 0.3, actual 2, actual kedua, dan juga F2. Sebab nampak tak T minus 1, T minus 1. Maksud dia kena pakai data sebelum semester 3. Okay, F3. So, kita akan kira untuk F3 kat sini. So, kita pakai T minus 1, 370, F2, campur 0.3 dan kurungan actual T minus 1 adalah 2, actual 2, 310 and juga F2, 370. Masukkan kita dapat 352. Okay, now 352 ni nanti kita nak pakai untuk kira F4 pula. Okay, sebab F4, kalau kat sini F4 dia akan pakai F3, dia akan pakai A3 dan juga F3. So F3 kat sini tadi 352. Okay, campur 0.3, actual 3 adalah 450 minus F3 adalah 352. Okay, and kali ni awak dapat perpuluhan 381.4. Oleh kerana ini adalah manusia, enrollment tadi, kita kena round up kan. Jadi 382. Okay. Tak boleh nak cakap 381.4 pelajar. Mana datang 0.4 ni? Kaki ke, tangan ke? Okay. So, kita kena report as 382. Tetapi untuk start kira F5, kan kita akan pakai data F4 kan. Jangan pakai 382, kita kena pakai original value. So kena pakai 381.4. Okay, untuk kira F5, so kat sini F4. So kita pakai 381.4. Campur 0.3, 290, tambah actual daripada A4. And minus F4 tadi 381.4. So kita dapat 353.98. Again nak report. Kena cakap 354 sebab pasal enrollment pelajar. Okay. So kita dah dapat F5. Akhirnya kita dapat F5. Itu yang soalan nak. Tapi kita kena proses daripada F1, F2, F3, F4. Baru dapat jawapan F5. Tak semudah macam naif. Senang je petik dari sini. 3 moving average. F5 dia ambil 3 bulan ni. Tapi masalahnya untuk exponential you have to start daripada atas. Sebab dia pakai data sebelum-sebelum. Okay. So, barulah menjawab soalan ketiga. Okay, now awak nak jawab soalan keempat. Nak kira MAD. MAD untuk yang mana? MAD untuk naif, untuk moving average dan juga untuk exponential. So, kita kena sediakan kotak. Okay, kotak tadi ada extra kan? Okay, sekarang ni F5 ada actual ke tidak? Ada tak ada bagi data dalam soalan actual F5? Tak ada. Tapi kita ada forecast.
Kan kita dah kira tadi kan, F5 sini, F5 sini, F5 sini. Kalau tak ada actual, boleh tak kita kira error? Tak boleh. So kita keluarkan terus. Tak perlu nanti untuk kira error. Sebab apa? Tak ada actual, tak wujud. Okay, error tak wujud. Okay, yang boleh kira error 1, 2, 3, 4. Pun kita tengok adakah semua ni wujud tak data-data dia. So kita nak prep the data untuk kira error. Okay. So kita kena tengok boleh tak data. Okay, untuk exponential kita dah tak payah pening-pening sebab dia dah kira daripada F1. So sekarang kita nak tengok ada tak F1, F2, F3, F4 untuk naif, F1, F2, F3, F4 untuk 3 moving average. Kalau ada kita kena fill up dulu sebab nak kira error. Okay. Complete dah untuk exponential. So sekarang kita nak penuhkan. Mana pergi F5, Umi F5 kita dah buang sebab F5 tak ada actual. Okay. Macam ni tadi kita ada jawapan kan. So last sekali jawapan yang kita kira tadi tak pakai pun. Okay. So sekarang kita kena kira untuk yang ada data. So kita tengok naif. Naif boleh tak kira? Boleh sebenarnya. Naif yang cuma semester 1 je kita tak boleh kira F1 dia sebab dia tak ada data semester sebelum 1. Okay. So kita dash. So sekarang kita nak kira F2 untuk naif. Boleh tak? Boleh. Tarik je pergi sini. F3 boleh kira? Boleh. Ambil je daripada 310. And F4 naif. Boleh tak kira? Boleh. Ambil dari 450. So kita dah ada actual dan forecast data untuk naif. Dah cukup untuk kira error. Okay, now nak tengok 3 moving average. Ada tak yang kita boleh kira? Yang pertama, actual. Kita tak ada data 3 atas. Tak boleh. Yang kedua, kita ada 1 je data. Ada lagi 2, tak ada. Tak boleh. Okay. Yang ketiga pun F3 pun tak boleh sebab kita ada yang ini 1, 2, kita ada 1 lagi. So yang boleh hanya yang F4 sebab kita ada data untuk 3, 2, 1. So kita bagi 3 sebab 3 moving average. So kita dapat 376.6. Again ni pasal manusia. So kita akan bundakan 377. Okay, so kita dah siap untuk 3 moving average. Exponential nak buat apa-apa tak payah sebab data dah siap. Okay. So now kita nak kira absolute value untuk error punya forecast tolak. Actual tolak forecast. Ingat tak ada negatif. So untuk yang pertama, untuk naif. 370 tolak. Oh, okay. Now untuk SEM 1, F1 untuk ni, F1 untuk ni, F1 untuk ni tak ada. So dia X. Dia tak ada error kat situ. Sebab tak ada data. Tak ada forecast. Yang kedua ni boleh. Okay. Actual minus error untuk naif ada 310 tolak 370. Ingat absolute value tak boleh ada negatif. And then kita tengok untuk F untuk yang ketiga pula boleh kira 450 tolak 310. And 290 tolak 450 untuk yang keempat. Okay, so kita dah cukup error untuk yang ni. So kita tengok 3 moving average pula. Error ada tak? Tak boleh, tak boleh. Ni boleh. So 290 tolak 377. Dapat 87. And then untuk exponential yang first tak ada. Yang kedua 310 tolak 370 dapat 60. 450 tolak 352 dapat 98. 290 tolak 382 dapat 91 error dia. Okay. So now apa nak buat? So sekarang kita nak sumkan error dulu. Okay. Sumkan error untuk kolom pertama. Dapat 360. Untuk error yang kolom kedua, sumkan dia. Dia ada 1 je value. So 87. And untuk exponential, error dia kita campurkan 60, 98 dan 92 dapat 250. So apa kita nak buat? Okay, apa kita nak buat? Kita kena kira MAD. MAD adalah bagi sum tu dengan number of error. So dalam ni 360 dia ada berapa error dia? 1, 2, 3. So 360 bagi 3. Kat sini berapa error dia? 1 je error dia. 87 bagi 1. And untuk yang ini 250. Dia ada 1, 2, 3. 3 of error. You dapat 84. Okay, now kita nak jawab soalan.
So kita kena cari mana yang MAD rendah, kita bulatkan dulu. And cara nak jawab, exponential smoothing is more accurate because kenapa? MAD is smaller. Tu penting. Ayat yang last tu penting. Itu yang jadikan 10 markah. Kalau tak ada ayat bawah ni, you dapat 9 je kat sini. So you kena buat conclusion exponential smoothing is more accurate. Sebab soalan tanya which one is more accurate. Antara naif, moving average dengan exponential. So you kena cakap kat sini exponential sebab MAD dia terbukti adalah paling rendah. Okay, baru 10 markah. So far so good. Okay, Umi cakap seorang ke? Korang blur ke? Okay. Okay, faham all the step Okay, kalau tak faham nanti Umi letak balik dalam YouTube. And then you all tengok balik macam mana Umi buat. Okay, that's very important. Sebab yang ni 3 kaedah, 3 teknik dia compare. Selalu dalam test kita compare 2 je lah. Sebab 3 ni kuat panjang. Tapi naif sebenarnya tak perlu kira pun. Sebab naif ni just ambil data je kan. So kemungkinan kalau kita nak compare 3 pun mesti naif termasuk. Sebab naif ni tak perlu pengiraan. Okay, hanya awak tarik je data. Okay. So sekarang kita buat tutorial 3 pula. Okay. Pasal apa? Pasal student lagi. Okay. Suka sangat orang pasal student So yang ni Mac 2017. Okay. Yang ni 8 markah je. Sebab apa? Sebab dia ada 2 je method dia pakai. Okay. So kita tengok. Okay, sebelum tu Umi nak tanya. Ada data forecast tadi dia pakai ke tidak? Tak kan? Data yang duduk kat sebelah kotak kolom tadi tu dah terus dilupakan. Memang tak pakai pun. Tak sebut pun. So itu hanyalah untuk hiasan. Umi ingat lagi masa exam tu semua orang kat tangan tanya forecast data ni nak pakai bila? Sebab memang tak pakai pun. Dia sahaja nak tengok you only aware ke tidak. Okay. Just hiasan je tadi yang forecast tadi. Okay. So tutorial 3. Kali ni pasal student juga. Kita ada moving average. Okay. Lagi satu. Moving average dia selalu tak cakap dia nak berapa. Pasal tak? So again kita kena assume 3 months. Senang, 3 semester moving average. Dalam dia tak bagi tahu, kita tulis je 3 moving average Dia nak semester 2 sampai 6. Kali ni dia nak F2 sampai F6. Ganas soalan ni. Macam tadi dia nak F5 je. Kali ni dia nak F2 sampai F6. Adalah data sampai 5 semester. Okay. So, tak apa, once kita tahu, kita boleh je kira insyaAllah. Okay. And then next teknik dia nak tengok apa? Exponential pula. Exponential pun dia nak F2 sampai F6. Dia nak alpha dia 0.4. Okay, lepas tu compare. Dia nak tengok teknik moving average dengan exponential. Mana yang reliable. Kali ni dia tak nak pakai MAD. Dia nak pakai MIP. Aduh, soalan ni. Okay. Memang soalan ni 2 je teknik tapi dia banyak songeh orang cakap. Okay. Tak apa, kita buat satu-satu dulu. Okay, so ni data yang diberi tadi sampai semester 5, actual sampai semester 5 saja. And kita buat 3 moving average dulu sebab dia tak bagi tahu, kita assume 3 moving average. So dia nak semester 2 sampai semester 6, maksud dia F2, F6. So kita tengok F2, F1 confirm tak boleh, 3 moving average, tak ada data 3 sebelum. F2, yang ni dia nak start. F2 pun tak boleh kira sebab kita tak ada kita ada satu je data, kita tak ada 2 data lagi. So kali ni X ni ada value. Masa soalan ni keluar, ramai student kat tangan dia tanya, F2 mana boleh cari? Sebab kita tak ada data 3 bulan. Kena tulis X. Awak jangan tulis kosong, jangan tulis nombor. Dia sepatutnya value dia X ataupun dash. Maksud dia F2 tak wujud untuk 3 moving average. Sebab tak boleh cari. F3 pun sama. Kena letak X ataupun dash. Sebab apa? Kita hanya ada data 2, 1. Satu lagi tak ada. Kan? Lepas tu yang boleh start F4 je kita boleh start kira 3 moving average. Sebab kita pakai data 3, 2, 1 bagi 3. Okay? And 5 boleh cari tak? Boleh. 5 pakai data 4, 3, 2. And F6 boleh cari tak? Boleh. Okay? Sebab F6 kita pakai data 810, 870 dan 1350 bahagi dekan dengan 3. Okay?
So hanya yang ada value F4, F5, F6. So dia nak minta pada F2. F2 adalah X, F3 adalah X. So X ni ada markah kali ni. Okay, jangan letak kosong ke apa, salah. Okay, sebenarnya dia adalah tiada data. Okay, now kita nak guna teknik kedua. Exponential. Exponential kita tahu memang daripada F1 kita kena kira. Okay. Ada tak kali ni dia bagi assumption? Tak juga bagi. Kalau tak juga bagi, kita akan start dengan F1 exponential adalah X terus. Okay, sekarang nak kira F2. F2 again, tak boleh kira daripada X ni. So kita akan ambil naif. So ambil 1110 jadikan F2. Okay, now boleh tak kira F3 pakai formula? Baru boleh. Okay, so sekarang kita boleh kira F3, F4, F5, F6. Okay, F3, F4, F5, F6 gunakan formula. Okay, kita contoh ambil F3. F3 kita guna data F2 930. 1110. Alpha dia 0.4. F2 A2 adalah 930. Tolak F2 110, so kita dapat 1038. So untuk F4 pula kita pakai data apa? F3. Okay, 1038 and then kita pakai actual 3 1350 masuk dalam formula, kita boleh kira sampai F6. Ingat, kalau perpuluhan jadikan round up sebab dia cerita pasal enrollment pelajar. Pelajar kena seketul, tak boleh belah-belah dia. Okay. Tapi nak masukkan dalam formula guna yang original nombor perpuluhan. Okay. Pakai 2 decimal point pun cukup lah. 1 pun dah cukup. Ini sampai point 408 ni ada jenuh nak kira kan. So ambil, kalau masukkan dalam formula ni guna sampai point 4 pun okey. Okay, tak payah nak ambil 408 ni. Banyak sangat. So kita dah jawab soalan 1 dan 2. Okay, sekarang kita nak buat kira error pula. Aduh, error ni nak map Okay, map. So pertama, untuk yang ni boleh perlu kira error tak? Tak perlu sebab dia tak ada actual. So kita buang siap-siap. So kita buat table baru untuk kira error. Tapi ingat kali ni formula error AD absolute value bagikan dengan actual darab 100. Sebab apa dia nak pakai map? Dia tak pakai MAD. Dia nak susahkan korang. Okay, sorry lah. Nak buat macam mana? Soalan minta. So yang pertama kita kira untuk exponential dulu. Sebab dia ada kat tepi ni, sebenarnya meter. Sepatutnya 3MA sini. So, pertama ada data, tak ada X. Kedua boleh tak? Boleh. So, 930 tolak 110. Jangan ada negatif, bagi kat actual. 930 darab 100. Dapat 1935. Ni masukkan apa? Ni masukkan ni. Ni tolak ni, bahagi ni. Darab 100 dapat 19.35. Ingat ini map. Sebab tu, kenapa dia perpuluhan? Sebab ini map. MAPE dia pakai MAD. Kalau MAD nombor bulat. Kalau MAPE dia akan jadi nombor perpuluhan. So buatlah untuk seterusnya. Okay. Untuk yang ketiga pula 1350 tolak 1038 absolute value bagi dengan 1350 darab 100. Jenuh nak buat untuk semua sampai 5. Okay. And then buat benda yang sama untuk 3MA. 3MA senang je sebab ada 2 je error boleh kira kat sini. So apa kita first 3 ni tak ada sebab tak boleh. So 870 tolak 1130 bagi 870 darab 100. Sebab ada 2 je. Okay. So dapat 29.89 dengan 29.63. Next step kita sumkan dulu. Sebab dia sama je. Sum and then bagikan dengan number of error. Okay. So, dapat 105.28. Yang ini dapat 59.2. Okay. Nak bagi berapa ni? Sum ni kira 1, 2, 3, 4. So, kita bagikan dengan 4. 105.28 bagi 4. Sebab ada 4 error. Okay, kat sini. Dapat 52.52. 59.52. Nak bagi berapa ni error dia? 1, 2. So, kita bagikan dengan 2. So dapat 29.76. Dah habis ke? Belum. Sebab dia tanya mana yang reliable. So cari MAPE jangan melatah. Bukan MAD yang paling rendah. Sikit je beza dia. And cara nak jawab exponential smoothing is most reliable. Kenapa Umi tak guna most accurate? Sebab soalan cakap most reliable. Because
Jangan tersasul tulis MAD sebab kita guna MAPE is smaller. Ataupun minimum pun boleh. Okay, so dapatlah markah penuh. Okay, nampak yang ni dia agak kritikal dekat sini sebab kita nak pakai MAP punya formula. Yang lain tu MAD memang cepat gila you boleh buat. Bila masuk MAP berhati-hati sikit, slow down sikit, okay? The best thing is tulis terus you punya formula kat atas ni. Senang kita nak control, takut kita buat silap, okay? So far kita dah tengok eksponen naif, 3MA dengan exponential menang. And then yang baru-baru ni, yang tutorial seterusnya kita tengok 3MA dengan exponential menang. Sebenarnya exponential ni kalau kita compare dengan data-data lain, dia yang selalu most accurate. Itu just hint lah, I tell you, okay. So naif memang paling jarang dapat accurate sebab naif ni dia simple sangat kan. Okay. So kalau ada combination of few technique dan melibatkan exponential, usually exponential will give you the minimum error. Okay. So far so good.